Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kuliah kali ini kita akan belajar topik yang kedua, iaitu kaedah cerun pesongan bagi kerangka portal. Untuk kerangka portal, kita tengok masalah ataupun contoh yang diberikan. Perhatikan portal frame ataupun kerangka portal ada 4 titik, iaitu titik A, B, C dan D. Beban yang dikenakan adalah beban UDL pada rentang BC sebanyak 10 kN per meter. Panjang ataupun lebar diberikan untuk BC, panjangnya ialah 6 meter dan tinggi AB adalah 6 meter. Begitu juga dengan CD 6 meter. Soalannya, using the slope deflection method, determine the member end moments. Ini soalan ini sekarang minta kita mengira momen akhir dengan menggunakan kaedah cerun pesongan. Baik, kita mulakan dulu dengan step yang pertama. Dalam step yang pertama, kita hendak mengirakan FEM ataupun Fixed End Moments. Jadi untuk kerangka portal ini dia ada 3 bahagian, iaitu AB, BC dan CD. Kita kira dulu fixed end moment untuk AB. Jadi fixed end moment untuk AB adalah sama dengan negatif MF BA. Dan dia akan menjadi kosong. Kenapa? Pada rentang AB tidak ada sebarang daya yang dikenakan. Begitu juga dengan CD. MF CD adalah sama dengan negatif MF DC. Ianya juga adalah sama dengan kosong. Sebab tidak ada sebarang daya dikenakan ke atas rentang CD. Manakala untuk BC, dianya ada UDL sebesar 10 kN meter. Maka MFBC sama dengan negatif MFCB dan kita akan dapat jawapan negatif 30 kN meter. Bagaimana dapat negatif 30 kN meter? Kita gunakan formula untuk UDL. WL kuasa 2 bahagi 12. Seterusnya untuk step yang kedua, kita akan menerbitkan persamaan slope deflection. Kita akan menerbitkan persamaan cerun pesongan. Baik. Untuk frame yang ditunjukkan di bawah di sini, pada A dan juga B, kita perhatikan penyokongnya adalah jenis fixed end. Maka nilai deltanya dan juga nilai tetanya mesti sama dengan kosong. Ini ditunjukkan di bahagian atas. Theta A sama dengan theta D sama dengan delta mesti sama dengan kosong. Bagaimana dengan B dan C? Perhatikan, apabila B dan C ini dikenakan UDL, ianya akan melentur. Maka pada titik B ini akan ada kecerunan ataupun slope. Begitu juga dengan titik C akan ada kecerunan ataupun slope. Maka theta B tak boleh sama dengan kosong. Theta C tak boleh sama dengan kosong. Baik. MAB. Formula untuk MAB sama seperti formula dalam topik 1. 2 EI. Dalam kes ini, untuk AB, nilai EI diberi adalah sebanyak 2 EI.
maka gantikan 2EI. Bahagi L darab 2 theta A plus theta B tolak 3 delta bahagi L. Tambah MFAB. MFAB ini telah dikira dalam step 1. Baik, kita tahu theta A adalah sama dengan kosong. Kita tahu delta sama dengan kosong. Maka yang tinggal nanti ialah theta B. Untuk MBA, masih 2 darab 2EI bahagi L. 2 theta B, theta A ianya adalah kosong dan delta juga adalah kosong. MFBA kita dah kira dalam step 1. Untuk BC, formulanya masih sama, cuma perhatikan EI di sini hanyalah 1 EI. Maka untuk MBC, 2 EI bahagi L darab 2 theta B tambah theta C tolak 3 delta. Di sini deltanya kosong. Tambah MFBC. MFBC kita dah kira dalam step 1. Baik, begitu juga dengan MCB. Nilai delta kosong. MFCB dah dikira dalam step 1. Untuk CD, perhatikan 2 darab 2 EI, mana datang 2 EI, 2 EI di sini. Dan kemudian theta D kita tahu kosong, delta kosong. Dan MFCD dan juga MFDC telah dikira dalam step 1. Jadi direngkaskan daripada kesemua kiraan dalam step yang kedua tadi, kita boleh ringkaskan MAB, MBA, MBC, MCB, MCD dan juga MDC. Perhatikan dalam keenam persamaan ini ada beberapa unknown. Theta B dan juga theta C. So, unknown sekarang ialah theta B dan theta C. Jadi, seterusnya apa yang perlu kita cari? Kita perlu mencari nilai theta. Step yang ketiga, kita akan kirakan nilai theta. Dan kita akan rujuk pada titik B dan juga pada titik C. Kita tahu pada titik B, momennya mesti kosong. Jumlah momen pada titik B mestilah sama dengan kosong. Begitu juga dengan titik C, jumlah momen pada titik C mesti sama dengan kosong. Baik. Pada titik B ini akan ada 2 momen, iaitu MBA dan juga MBC. Disebabkan MB-nya adalah sama dengan kosong, maka ia adalah bersamaan dengan MBA plus MBC mesti juga sama dengan kosong. Begitu juga dengan titik C. MC tidak ada nilai, dianya adalah kosong. Maka kalau saya tunjukkan MCB dan saya tunjukkan MCD di sini, maka MC sama dengan kosong, dianya juga adalah sama dengan MCB plus MCD dan nilainya mesti sama dengan kosong. Baik. MBA kita dah dapatkan dalam step yang kedua. MBC dah dapatkan dalam step yang kedua. Kita jumlahkan kedua-duanya dan kita akan dapat EI theta B sama dengan 18. MCB dah dapat dalam step yang kedua. MCD dah dapat dalam step yang kedua. Jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapat EI theta C sama dengan negatif 18.
So, dalam step yang ketiga sekarang, perhatikan kita telah dapat nilai theta B dan juga theta C. Baik, step yang keempat. Sekarang kita nak mengira final moment. Dalam step yang ketiga tadi, kita telah mendapat nilai theta B positif 18 dan kita dah dapat nilai theta C negatif 18. Masukkan ke semua nilai ini ke dalam persamaan momen yang telah kita buat dalam step yang kedua. Gantikan ke semua nilai theta itu dalam step yang kedua. Dan kita akan dapat jawapan. So, final momentsnya MAB 12, MBA 24, MBC negatif 24, MCB positif 24, MCD negatif 24 dan MDC negatif 12 kilonewton meter. Kalau saya tunjukkan dalam gambar rajah, MAB positif 12. Dia berputar ikut jam. MBA positif. Dia berputar ikut jam. MBC, ianya lawan jam. Sebab nilainya negatif 24 kilonewton meter. MCB positif, dia ikut jam 24 kilonewton meter. Dan MCB dia lawan jam negatif 24 kilonewton meter. Dan akhir sekali MDC ialah negatif 12 kilonewton meter. Jadi perhatikan sekarang kerangka portal ini berada dalam keadaan keseimbangan. Sekian dan terima kasih.